Okey, kita sambung topik pada hari ini iaitu 1.5 hubung kait antara kemahiran kebolehkerjaan pekerja dengan kejayaan sesebuah organisasi. Okey, apa hubung kait? Apa berkaitan kemahiran kebolehkerjaan ni dengan kejayaan sesebuah organisasi? Itu sangat penting dalam sesebuah organisasi sebab dia berkaitan kemahiran kebolehkerjaan. Yang perkara ini kita akan sentuh tentang jenis kemahiran kebolehkerjaan dengan keperluan kemahiran kebolehkerjaan. Okey, kita pergi dahulu definisi kebolehkerjaan. Okey, kebolehkerjaan didefinisikan sebagai kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh seseorang pekerja. Hal ini membuatkan bakal pekerja ataupun bakal majikan berminat untuk ambil pekerja tadi dengan menawarkan pekerjaan kepada mereka. Jadi kita akan tengoklah kejap lagi antara jenis kemahiran kebolehkerjaan yang sangat-sangat diperlukan oleh majikan di mana-mana institusi organisasi. Okey, antara jenis kemahiran kebolehkerjaan yang diperlukan, yang pertama ialah kemahiran berkomunikasi. Dia akan tengok awak boleh tak menguasai ataupun mempunyai kemahiran berkomunikasi dalam pelbagai jenis bahasa. Contoh, selain daripada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, dia akan tengok awak boleh tak berbahasa Inggeris, boleh tak bahasa Mandarin, boleh tak berbahasa Tamil ataupun berbahasa selain daripada bahasa-bahasa yang sedia ada dalam negara kita. Dia nak tengok awak fasih tak bertutur, boleh bagi tak idea-idea yang bernas. Itu untuk kemahiran berkomunikasi. Yang kedua, kemahiran berpasukan. Ini nak rujuk kepada nilai kerjasama. Ada tak unsur-unsur bertolak ansur dalam bekerja berpasukan? Okey, yang ketiga, penyelesaian masalah. Mampu tak staf tadi menghasilkan idea-idea ataupun beri pendapat yang bernas dalam sesuatu isu permasalahan dalam organisasi. Okey, yang keempat, inisiatif dan kesawanan. Ini merujuk kepada daya usaha seseorang pekerja itu mempunyai sikap inovatif, kreatif ataupun dia boleh mengurus sesuatu permasalahan ataupun sesuatu produk yang dihasilkan. Okey, yang kelima, perancangan dan pengurusan diri. Okey, ini merujuk kepada susun atur kerja yang telah diberikan oleh majikan. Majikan nak tengok dia tepati masa atau tidak. Okey, yang keenam, penggunaan teknologi maklumat. Okey, yang ini akan menguji sama ada pekerja tadi mampu tak mengguna alat-alat ICT yang terkini, perisian yang canggih. Masih lagi ada yang menggunakan typewriter tu, mesin type dah tak ada dah sekarang. Kalau penggunaan CCTV tu, tahu tak cara penggunaan. Okey, yang ketujuh, keupayaan pembelajaran. Maksud dekat sini dia nak tengok pekerja tu ada sikap untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemahiran, ada timbul minat dekat situ dan banyak berdaya usaha untuk memajukan diri sendiri. Okey, jadi di sini ada 7 jenis kemahiran kebolehkerjaan. Okey, kita akan tengok kepada keperluan kemahiran kebolehkerjaan. Yang tadi ialah jenis. Yang ini kita akan tunjuk keperluan kemahiran kebolehkerjaan yang diperlukan oleh setiap majikan. Okey, keperluan kemahiran kebolehkerjaan akan membantu pekerja melaksanakan kerja dengan cekap dan bersistematik, di samping dapat menyumbang kepada kejayaan sesebuah organisasi. Ini merujuk kepada kriteria, iaitu keperluan kemahiran kebolehkerjaan, iaitu lebih kepada apakah persediaan seseorang pekerja apabila dia nak masuk alam kerjaya. Okey, keperluan yang pertama ialah kelayakan yang bersesuaian. Ini nak rujuk dari segi aspek apa jawatan yang dimohon. Contohlah kalau awak nak mohon bekerja sebagai akaunten, mestilah ada kelayakan dari segi jurusan perakaunan. Jadi kena selarilah dengan apa yang awak nak mohon. Okey, kita akan rujuk penghuraian dia. Yang pertama, majikan akan mengambil pekerja berdasarkan kelayakan mengikut keperluan perniagaan. Kepelbagaian ujian diperlukan untuk menilai personaliti dan kebolehan calon daripada beberapa aspek. Ini bagi memenuhi keperluan perniagaan. Contohnya,
sesebuah syarikat pengiklanan laman sesawam, pekerja yang perlu diambil mestilah mempunyai pengetahuan dari segi IT, dia mempunyai sikap kreatif dan inovatif dan dia mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik. Contoh yang lain pula, yang tadi accountant, dia mestilah mempunyai kelayakan dalam bidang akademik, iaitu dalam bidang perakaunan. Selain itu juga dia mesti mempunyai kelayakan profesional daripada Badan Perakaunan Bertauliah. Itu dari segi kelayakan. Sama jugalah nanti bila awak nak mohon jawatan, sekiranya awak mohon sebarang pekerjaan, kalau awak mempunyai kelayakan SPM saja, jadi itu adalah terhad untuk memohon jawatan yang lebih besar lah. Sebab tu lepas habis SPM, sekurang-kurangnya ada sesuatu aset untuk diri awak. Maksud cikgu ialah kelayakan dari segi kelulusan akademik. Mohonlah mana-mana sama belajar, sama ada dari segi kemahiran ataupun bidang akademik. Okey. Keperluan yang kedua ialah berpengalaman. Okey, ini sangat penting. Bila awak ada pengalaman bekerja, awak mampu untuk demand gaji. Okey, kita akan rujuk dekat huraian dia. Para pekerja yang mempunyai pengalaman merupakan satu kelebihan kepada perniagaan. Mana-mana majikan dia akan lebih utamakan pada pekerja yang mempunyai berpengalaman dalam sesuatu industri lah. Majikan lebih memberi keutamaan kepada calon yang berpengalaman dalam sebuah industri kerana dia dapat menjimatkan masa dan kos latihan pekerja. Jadi, majikan tidak perlu melatih pekerja yang baru masuk dalam industri dia ataupun organisasi dia. Okey, contoh usahawan restoran, dia akan mengutamakan pengambilan chef yang mempunyai pengalaman kerja yang bertahun-tahun. Ini adalah kerana mereka lebih terlatih, lebih berkebolehan, ada sikap kreatif. Secara tidak langsung dia dapat mengurangkan kos latihan dan pembangunan pekerja. Maksudnya majikan tak perlulah latih. Jadi dekat sini dapat jimatkan masa, kos latihan. Okey, kita pergi kepada keperluan yang ketiga. Okey, berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan. Ini juga satu keperluan. Pekerja yang berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan merupakan satu kelebihan untuk dipilih oleh majikan. Contohlah, awak pergi interview, kita ambil contoh company DHERB, organisasi milik Datuk Adif Syukri. Okey, masa awak nak pergi interview dengan company tersebut, sekurang-kurangnya awak kena ambil tahu apa produk yang dia jual. Tak adalah awak pergi dengan tak ada apa ilmu pengetahuan. Nanti kalau majikan tersebut interview awak, dia tanya, okey, apa yang dijual oleh produk kami? Nanti tak tahu apa benda nak cakap. Okey, pekerja yang berpengetahuan dalam perkhidmatan membolehkan mereka memasarkan perkhidmatan dan produk kepada pelanggan dengan lebih berkesan. Okey, yang ketiga, pengetahuan tentang produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan juga boleh disampaikan melalui media sosial. Banyaklah kaedah yang boleh dipasarkan. Contohnya kita ambil seorang pegawai bank perlulah mempunyai pengetahuan tentang produk perbankan yang terkini dan perkhidmatan sampingan untuk memberi nilai tambah kepada pelanggan. Maksudnya dia kena fahamlah tentang apa produk yang dia jual. Kalau dia bekerja sebagai pegawai bank, dia kena tahu apakah perkhidmatan yang ditawarkan, apakah produk yang ditawarkan. Itu penting tentang keperluan kemahiran kepekerjaan yang ketiga. Okey, kita pergi yang keempat. Berpengalaman dalam industri tertentu. Okey, pengalaman dalam bidang kerja berkaitan amat penting kerana pekerja dapat melaksanakan tugas yang diberi dengan lebih baik. Okey, ini kita ambil contoh pekerjaan pramugari. Pramugari yang telah lama berkhidmat dengan syarikat penerbangan, mereka lebih terlatih dan mempunyai pengetahuan yang baik dalam deskripsi tugas. Maksudnya tentang gambaran tugasan yang mereka perlu lakukan. Kemahiran kebolehkerjaan ini dapat memberi khidmat yang terbaik untuk syarikat penerbangan. Okey, kita pergi yang kelima.
Okey, kemahiran kebolehkerjaan yang terakhir ialah keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan ataupun jabatan. Okey, seseorang pekerja yang mempunyai pengalaman dan potensi dapat menyumbang kepada pencapaian sasaran individu, pasukan dan jabatan. Maksudnya kita akan letak kepada indeks pencapaian utama ataupun KPI ataupun target dalam sesebuah pasukan. Komitmen dan daya usaha kerja yang positif dapat membentuk kesepakatan yang harmonis dalam mencapai sasaran kerja yang ditetapkan. Okey, cikgu ulang balik tadi ada 5 kemahiran kebolehkerjaan. Okey, kemahiran kebolehkerjaan tadi dia terbahagi kepada 2.